Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini adalah siri yang ke-15 ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang tajuk Anwa'ur Rukhas ataupun jenis-jenis rukhsah. Pada minggu lepas kita telah pun mengikuti pengkuliahan tentang definisi al-azimah dan rukhsah, di mana al-azimah ini adalah diibaratkan sebagai hukum asal kepada sesuatu pentaklifan, dan apabila berlaku darurat, apabila berlaku masyaqqah, maka hukum asal yang dinamakan hukum azimah itu akan diberi satu keringanan, dan keringanan itu dinamakan sebagai hukum ar-rukhsah. Pada malam ini tajuk Anwa'ur Rukhas ataupun jenis-jenis rukhsah dibahagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama, ibahatul muharram 'inda darurah, iaitu diharuskan melakukan perkara yang diharamkan ketika keadaan darurat. So kita fahamlah maksud darurat di sini ialah yang membawa kepada kematian ataupun yang membawa kepada satu keadaan yang walaupun tak mati tapi dalam keadaan yang teruk ataupun dahsyat. Okey, jadi yang pertama ini rukhsahnya ialah mengharuskan perbuatan yang haram ketika darurat. Contohnya seperti melafazkan kalimat kufur dalam keadaan hati masih mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi yang diharuskan untuk melafazkan kalimat kufur ni ketika bila? Ketika dipaksa oleh musuh. Contohnya kalau kita kena tangkap dengan musuh, dan mereka memaksa kita untuk melafazkan perkataan-perkataan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun membuat perbuatan yang syirik, maka kita dalam keadaan takut untuk menyelamatkan nyawa, demi menyelamatkan nyawa, maka kita diharuskan untuk mengucapkan kalimat kufur itu dengan syarat bahawa hati kita masih tetap dengan iman. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 106, di mana Allah berfirman, wa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kan? Jadi sebenarnya kalau ikut hukum asal, hukum azimah, kita melafazkan lafaz-lafaz syirik ataupun kekufuran ni haram, hukumnya haram. Tetapi dalam keadaan darurat, contoh macam ayat ni, illa man ukriha, kecuali sesiapa yang dipaksa. Dan adalah syarat-syarat untuk pelaksanaan paksaan tu, dia ada syarat-syarat tertentu, kan? Kecuali mereka yang dipaksa sedangkan hati mereka mutmainnun bil iman, masih tetap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini dimaafkan. Jadi kalau saja-saja dalam keadaan kita tidak ditekan, kita tidak dipaksa, kan, kita saja-saja nak berlawak, nak bergurau dengan kawan-kawan untuk melafazkan kalimat kufur, itu adalah haram dan boleh membawa kepada kemurtadan. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, iaitu kita dipaksa dan paksaan itu pula melibatkan nyawa ataupun kena potong tangan, kena potong anggota dan sebagainya, maka ia adalah harus, dan ini dinamakan hukum rukhsah. Contoh lain tentang kategori yang pertama ini, contoh lain ialah memakan bangkai ataupun minum arak untuk menjaga nyawa. Dan menjaga nyawa ini adalah perkara yang daruri, iaitu yang mesti kita kena jaga. Jadi syarak menghalalkan ataupun mengharuskan memakan bangkai ketika berlaku kelaparan yang bersangatan, sehingga dibimbangi bahawa akan menyebabkan kematian, kan? Begitu juga diharuskan minum arak ketika haus yang dahsyat, ataupun contoh macam kita nak menghilangkan lekat tulang, lekat makanan di kerongkong kita ni, ketika itu hanya ada arak sahaja contohnya,
maka diharuskan demi untuk menyelamatkan nyawa kita. Baik, kalau ikut hukum asal ataupun hukum azimah, memakan bangkai ataupun minum arak, hukumnya adalah haram. Itu hukum asal dalam keadaan biasa. Tetapi dalam keadaan tertentu, keadaan darurat, maka makan bangkai ataupun minum arak ini diharuskan sekadar yang perlu sahaja. Dia tidaklah boleh sampai istilah sendawa ataupun sampai kenyang, terbungkang atas katil itu, kita kenyang telajak, itu tak boleh lah. Contoh lain ialah diharuskan untuk memusnahkan ataupun merosakkan harta orang lain apabila kita di bawah paksaan, di mana paksaan tersebut boleh menyebabkan kematian ataupun kerosakan ataupun hilang anggota. Contoh macam tadilah, penjahat itu ataupun musuh tangkap kita, dia kata kalau kita tak musnahkan harta fulan bin fulan, maka dia akan potong tangan kita. Jadi kita dalam ketakutan yang sangat, maka diharuskan untuk kita memusnahkan harta orang lain. Baik, itu yang pertama. Kategori ataupun contoh kedua bagi rukhsah ini ialah ibahatu tarkil wajib. Diharuskan untuk meninggalkan ibadat yang wajib. Contohnya berbuka puasa ketika bulan Ramadan bagi orang musafir dan juga orang yang sakit. Kerana apa? Untuk menolak kesukaran yang berlaku kepada orang musafir ataupun orang sakit. Jadi kalau ikut hukum azimah, hukum asal, berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah wajib. Tetapi kalau kita musafir ataupun kita sakit contohnya, maka dua keadaan ini adalah kita panggil rukhsah, satu keringanan yang mengharuskan ataupun membolehkan kita untuk berbuka puasa demi untuk menolak kesukaran daripada diri kita. Contoh lain ialah diharuskan untuk meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar kalau kita berhadapan dengan pemerintah ataupun kerajaan yang begitu zalim. Okey. Contohnya kalau kita berada di negara-negara komunis. Dan so maklum sajalah kalau negara komunis ni apa sahaja agama terutama Islam ni memang tidak dibenarkan untuk diamalkan. Apatah lagi kalau setakat ibadat pun tidak dibenarkan, apatah lagi amar makruf dan nahi mungkar. Okey. Jadi kalau kita rasa bahawa perbuatan untuk kita melakukan amar makruf dan nahi mungkar itu boleh membahayakan nyawa kita, maka ketika itu diharuskan untuk kita tidak melakukan dakwah amar makruf dan nahi mungkar. Tapi dalam konteks kita di Malaysia ni tidaklah sampai kerajaan tidak membenarkan. Bahkan kita adalah kerajaan sebuah negara Islam di mana amar makruf dan nahi mungkar itu sebenarnya masih ada ruang yang banyak untuk dilaksanakan, walaupun tidak sepenuhnya kita boleh laksanakan 100%, tetapi masih ada ruang. Baik. Yang ketiga, kategori ketiga iaitu tashih ba'dil uqud allati yahtajuha an-nas. Membenarkan ataupun mengharuskan sebahagian akad kontrak yang diperlukan oleh masyarakat, kan? Walaupun transaksi ataupun urusan muamalat asalnya benda tu tak boleh, kan? Sebab dia menyalahi kaedah. Contoh apa? Contoh macam bai'us salam, jual beli tempah, kan? Di mana syarak mengharuskan kontrak ataupun akad jual beli tempahan ini berdasarkan keperluan oleh masyarakat dan realiti semasa. Sedangkan kalau nak ikut hukum asal dalam beli tempahan itu, dia adalah jual beli benda yang tiada ketika akad itu dijalankan. Ataupun dalam istilah bahasa Arab dipanggil bai'ul ma'dum. Jual benda yang tak ada pada majlis akad. Itu hukum asal tak boleh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan syarak memberikan keringanan, hukum rukhsah kepada jual beli salam ini kerana ia adalah diperlukan, kan? Baik. Jadi bai'us salam ini dibenarkan sebagai takhfifan wa taisiran 'alal mukallafin, sebagai memudahkan dan menyenangkan kepada mukallaf, kerana itu amat-amat diperlukan dalam konteks realiti sekarang. Begitu juga aqdul istisna', kan? Jual beli tempah
ataupun jual beli, kita panggil kontrak tempahan buat. Contoh macam kita buat wardrobe, kita buat rumah dan sebagainya, itu juga adalah bai'ul ma'dum, kan. Kalau nak ikut hukum asal, bila kita nak berjual beli, barang tu kena ada dah siap-siap dalam majlis akad. Kalau tak ada, maka ia tidak dibenarkan, kecuali bai'us salam dan juga bai'ul istisna. Kedua-dua akad ataupun transaksi ini dibenarkan kerana adanya keperluan yang mendesak di kalangan masyarakat ataupun di kalangan manusia, dan ia adalah dirukhsahkan ataupun diringankan hukumnya, iaitu dibenarkan. Baik, seterusnya kita masuk kepada tajuk hukum rukhsah. Okey. Hukum rukhsah pada asalnya adalah harus, di mana ia memindahkan hukum asal kepada satu bentuk pilihan antara kita nak buat benda tu ataupun nak tinggalkan, ataupun maksudnya nak buat rukhsah tu ataupun tak nak buat. Itu hukum asal dia, kan. Kerana apa? Kerana paksi kepada hukum rukhsah ini adalah syarak melihat kepada keuzuran mukallaf. Jadi kalau ikut hukum asalnya, hukum normal, dalam keadaan tidak berlaku masyaqqah apa-apa, maka kita wajib ikut dan juga kena laksanakan hukum asal, kan. Contoh macam tadi, kalau puasa wajiblah. Okey. Kalau makan bangkai haramlah. Okey. Jadi syarak ini melihat kepada keuzuran mukallaf, dan syarak cuba untuk menghalang ataupun mengenepikan apa-apa masyaqqah ataupun kesukaran daripada mukallaf. Baik. Jadi macam mana syarak nak melaksanakan ataupun nak merealisasikan tentang keuzuran mukallaf ataupun mengenepikan unsur masyaqqah ini, kan? Lain tidak lain ialah syarak mengharuskan beberapa perbuatan yang diharamkan, dan juga syarak mengharuskan juga kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Okey. Contoh macam tadilah, berbuka puasa di bulan Ramadan bagi golongan musafir dan juga orang yang sakit, kan. Dan kedua-dua orang ni, musafir dan juga orang sakit, mereka boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan, tetapi kena qada baliklah, kan. Kenapa mereka dibenarkan ataupun diharuskan untuk berbuka? Sebab mereka dalam keadaan keuzuran, kan. Musafir itu, walaupun kita kata zaman sekarang tidak ada penat kalau kita memandu, walaupun mungkin 4-5 jam, tetapi sebenarnya itu adalah satu rukhsah, keringanan yang syarak bagi kepada orang musafir, kan. Baik. Jadi kalau nak ikut, kan, dalam konteks perbahasan buka puasa bulan Ramadan bagi orang musafir dan juga bagi orang sakit ni, dia ada dua keadaan. Sama ada dia nak beramal, maksudnya nak mengambil hukum rukhsah, iaitu boleh berbuka puasa tapi kena qada selepas itu, ataupun dia nak meneruskan dan mengambil hukum azimah yang asal, iaitu tetap berpuasa. Ini yang dimaksudkan hukum asal kepada rukhsah ni adalah harus sahaja, kan. Iaitu kita nak ambil rukhsah, nak berbuka, kalau kita musafir nak berbuka, tidak ada dosa. Ataupun kita nak teruskan puasa itu pun boleh, tidak ada masalah, kan. Dan ini kita panggil berbuka puasa dalam bulan Ramadan ini, kalau mengikut mazhab Hanafi ataupun tariqah fuqaha, mereka menggelarkan sebagai rukhsah at-tarfiyah, kan. Apa maksud rukhsah tarfiyah? Iaitu rukhsah keringanan. Okey. Dan rukhsah tarfiyah ini, hukum asalnya masih kekal, iaitu wajibnya berpuasa, kan. Dan dia tidak akan berubah sama sekali. Cuma dirukhsahkan ataupun diringankan kepada orang mukallaf untuk tidak melaksanakannya, iaitu bagi golongan musafir dan juga orang sakit. Baik. Terkadang, kan, sebab sebenarnya hukum rukhsah ini dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan situasi, kan. Kadang-kadang dia boleh jadi harus, contoh macam tadilah dalam bab musafir, kan. Dalam bab berpuasa, ketika musafir ataupun ketika sakit diharuskan nak berbuka ataupun nak teruskan puasa, tidak ada masalah.
Kemudian hukum yang kedua, kadang-kadang mengambil hukum azimah ini lebih baik daripada kita melaksanakan rukhsah. Maksudnya kalau nak buat rukhsah tu pun boleh, tetapi kita berpegang dengan hukum azimah, hukum asal itu lebih baik, lebih afdal. Kan? Contohnya apa? Contoh, kalau kita dipaksa, kita ditangkap oleh musuh, kita dipaksa untuk melafazkan kalimat kufur. Kan? Tetapi hati kita masih tenang, dalaman kita masih mengucapkan ataupun memperakui keesaan Allah. Cuma sebabkan kita bimbang keselamatan diri kita, mulut saja melafazkan perkataan syirik ataupun kufur, jadi dimaafkan ataupun diberi keringanan dan rukhsah. Tetapi sebenarnya yang lebih aula, yang lebih baik ialah kalau kita mengambil hukum azimah, iaitu hukum azimah dalam kes ni apa? Iaitu kita tetap dengan keimanan dan menyatakan kita panggil menyatakan hukum azimah, iaitu keesaan Allah. Walaupun kita dipaksa, kita tunjuk gah kita kepada orang kafir. Itu kalau iman kita kuat lah, kan. Sebab itu dalam konteks paksaan melafazkan kalimat kufur, dia ada 2-3 hukum kat situ. Yang pertama, kalau level iman kita ni rendah, tak kuat, kena gempak sikit ataupun kena pukul, kena tampar sekali, kita dah ketak lutut, maka kita bolehlah mengambil rukhsah sepenuhnya, iaitu boleh melafazkan kalimat kufur ataupun syirik, tapi hati kita kena tetap dengan Islam. Tetapi kalau iman kita level dia tinggi sikit, okey, kita tak heran dan kita tak kisah walaupun kita mati, kan? Dan kita anggap kematian kita tu adalah kematian syahid, sebab kita mempertahankan akidah, maka kita mengambil azimah tu lebih baik. Itu maksud dia. Kerana apa? Kerana dengan mengambil hukum azimah, kita menunjukkan dan menonjolkan kegahan ataupun keizahan akidah kita. Mudah-mudahan orang yang bukan Islam atau pemusuh itu, dia tengok, Muhammad ni boleh tahan ni, walaupun ditorture, diseksa, tetapi masih gah untuk mempertahankan akidah dia, kan. Okey. Dia ada cerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Musailamah al-Kadzab, iaitu orang yang mengaku nabi, telah menangkap 2 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan dibawa kedua-dua ini kepada Musailamah, dan Musailamah tanya orang pertama, "Apa pendapat kamu tentang Muhammad?" Jadi yang lelaki pertama ni jawab, "Dia adalah Rasulullah." "Dan apa pula pandangan kamu terhadap aku?" kata Musailamah. Jadi lelaki pertama pun kata, "Hang pun Rasulullah juga." Jadi apabila Musailamah dengar jawapan tersebut, lalu dia melepaskan ataupun membebaskan lelaki tersebut, dan dia tidak mengapa-apakan. Kemudian dia ambil orang kedua, dia tanya benda yang sama, "Apa pandangan kamu terhadap Muhammad?" Lalu lelaki tersebut jawab, "Dia adalah Rasulullah." Muhammad itu adalah Rasulullah. Lepas tu Musailamah tanya lagi, "Apa pandangan kamu terhadap aku?" Lalu lelaki kedua ini, sahabat Rasulullah yang kedua ni, dia kata, "Ana asam la asma'." Aku pekak, aku tak dengar apa-apa soalan pun. Lalu Musailamah mengulangi 3 kali persoalan tersebut. Dia jawab benda yang sama, maka Musailamah pun membunuh lelaki kedua. Dan apabila cerita itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, adapun lelaki yang pertama itu, maka beliau telah mengambil hukum rukhsah yang Allah berikan. Jadi makna kata dia tidak tak berdosa, sebab tahap keimanan itu lemah, kan. Adapun orang ataupun lelaki yang kedua itu, maka beliau mempertahankan kebenaran, maka fahani'anlah, tahniahlah dia, dia akan mendapat syurga. Maksudnya Rasulullah tidak blame, tidak menyalahkan mana-mana lelaki, sama ada yang ambil rukhsah, kan, apatah lagi yang mengambil jalan atau hukum azimah tu, kan. Rasulullah mengucapkan tahniah sebab beliau syahid, dan insya-Allah akan digunakan syurga. Begitu juga
contoh Ammar bin Yasir ketika diazab oleh kaum Quraisy, beliau melafazkan kalimat kufur dan beliau memaki hamun Rasulullah pada zahirnya, tetapi iman dia tetap dengan keimanan kepada Allah. Dan dia juga memuji-muji Tuhan kaum musyrikin. Kerana apa? Kerana ditekan dan diseksa oleh kaum Quraisy. Jadi apabila dilepaskan dan Ammar berjumpa dengan Nabi, dan Nabi tanya kepada Ammar, kaifa wajadta qalbak? Bagaimana kamu mendapati ataupun bagaimana keadaan hati kamu? Ammar kata mutmainnan, iaitu aku tetap dengan keimanan, cuma aku tak tahan diseksa, jadi aku ucap apa yang mereka suruh ucap. Lalu Rasulullah SAW kata, fa in adu fa'ud. Kalaulah mereka kembali mengazab kamu, menyeksa kamu, maka kamu boleh mengambil hukum rukhsah tadi, iaitu boleh diharuskan untuk talafuz bi kalimatil kufri, tetapi kena iman, kena tetaplah beriman kepada Allah. Dan ini berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa diharuskan talafuz dengan kalimat kufur ketika berlaku keadaan darurat ataupun berlaku keadaan paksaan. Baik. Dan hadis yang pertama itu tadi yang cerita pasal dua orang dengan Musailamah Al-Kadzab itu nak menunjukkan bahawa kalau orang tu iman kuat, sabar dan mengambil hukum azimah itu adalah lebih baik. Tapi itu terpulang kepada tahap keimanan kita lah. Baik. Begitu juga tentang isu mengambil hukum azimah, amar makruf dengan nahi mungkar. Kalau kita ni orang kuat semangat dan kita tak takut dengan orang, walaupun ia akan membawa kepada mungkin kematian kita, maka itu sebenarnya adalah lebih afdal, kan? Tapi berbalik kepada tahap kekuatan dan keimanan kita lah, kan? Jadi kita tak boleh nak samakan semua orang dengan kita, kan? Kalau kita ni berani, tak semestinya orang lain pun akan berani. Ataupun kalau kita takut, tak semestinya orang lain takut. Jadi terpulang kepada tahap kekuatan kita lah. Baik. Tentang amar makruf tadi, seperti mana yang kita sebutkan, kalaulah benda tu boleh menyebabkan mungkin bahaya kepada kita dan sebagainya, maka kita boleh mengambil sikap untuk meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar. Tetapi kita kena faham, yang dikatakan boleh tinggal amar makruf dan nahi mungkar itu dia berdasarkan kepada keadaan individu-individu. Tetapi konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar secara keseluruhan itu tidak boleh ditinggalkan oleh ummah ini. Maksudnya dia kena ada satu golongan, satu jemaah, sama ada NGO ke, parti politik ke, kerajaan ke, yang perlu untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Sebab kalau kita tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ataupun dalam konteks lain jihad lah, kan? Secara total, maka semua umat Islam adalah berdosa. Kan? Baik. Kemudian untuk berikutnya, kadang-kadang hukum mengambil rukhsah ini adalah wajib. Kan? Contohnya apa? Contoh, kalau kita berlaku darurat, kita hampir mati, kalau kita tak makan, maka kita akan mati. Dan kebetulan yang ada ketika itu adalah makanan-makanan yang diharamkan, contoh macam babi ataupun bangkai dan sebagainya. Kan? Jadi demi untuk menyelamatkan nyawa itu, kalau kita tak makan, maka dia akan mati kelaparan. Maka ketika itu dia berdosa kalau tak makan. Walaupun yang nak dimakan tu adalah kalau ikut hukum asal adalah diharamkan, contoh macam babi ataupun arak tadilah, kan? So kalau dia dah hampir nak mati, dia rasa memang tak boleh nak survive dah kecuali kena makan, tapi yang nak dimakan tu pula hanya ada perkara yang diharamkan, maka ketika itu wajib kita makan dengan sekadar istilahnya lapik perut, kan? Tidaklah boleh sampai kita panggil sendawa, makan sampai 3-4 pinggan, sedap pula babi ni, tambah lagi, tak boleh lah, kan? Kerana apa? Kenapa disuruh untuk kita makan ketika itu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri.
kan dah tahu dah boleh membawa kepada kematian, tak makan juga, itu maksudnya bunuh diri lah tu. Dan juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Baik. Bangkai adalah perkara yang diharamkan. Ini ikut hukum azimah, hukum asal. Sama seperti arak. Arak hukum asal dia, hukum azimahnya adalah diharamkan. Kerana apa? Kerana bangkai dan juga arak ini diharamkan kerana terdapat benda yang mafsadah dalam kedua-duanya itu. Tetapi kalaulah benda itu boleh menyelamatkan nyawa dan makanan yang halal lain tidak ada, maka ketika itu mengambil bangkai, maksudnya memakan bangkai ataupun meminum arak ketika darurat nak mati itu adalah hukumnya wajib, kan? Kerana bukan hak manusia untuk membinasakan diri dia sendiri, kan? Sebab nyawa ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi mana kita boleh berusaha untuk menyelamatkan nyawa kita, maka adalah wajib untuk kita menyelamatkan nyawa, walaupun pada keadaan darurat itu kita terpaksa makan benda yang haram, kan? Baik. Dan kalau ikut contoh ini, kan, kalau ulama Hanafiah menamakan rukhsah isqat, kan? Rukhsah isqat ini iaitu menggugurkan hukum asal, dan kita mengambil hukum yang diringankan, iaitu hukum rukhsah. Jadi itu sahajalah pada malam ini berkenaan dengan tajuk anwa'ur rukhas ataupun jenis-jenis rukhsah dan juga hukum hakam dia. Dan ada satu soalan berkenaan dengan seorang yang bermusafir dan dia qasar tanpa jamak. Okey. Jadi menjawab soalan ini sebenarnya terpulang kepada kita seperti yang mana kita sebut tadi, kan. Bab jamak qasar ini, jamak qasar juga adalah termasuk dalam jenis-jenis rukhsah yang ada. Jadi kalau seorang tu musafir yang lebih daripada 2 marhalah, maka dia nak melakukan jamak dan qasar, ataupun dia nak melakukan jamak sahaja, ataupun dia nak melakukan qasar sahaja, maka ia terpulang kepada individu tersebut, kan. Kalau dia rasa nak ikut hukum azimah, maksudnya dia tak nak jamak dan tak nak qasar, pun terpulang kepada individu tersebut. Dan cuma dalam bab jamak dan qasar ini, Rasulullah ada sebutkan sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah daripada Allah, maksudnya hukum yang diringankan, yang anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Walaupun ini adalah fi'il amar, tetapi sebenarnya fi'il amar ini memberi kita panggil boleh ditafsirkan sebagai hukum yang harus, sama ada kita nak melaksanakan jamak dan qasar, ataupun nak melakukan jamak saja, ataupun nak melakukan qasar saja, ataupun tidak mahu jamak dan qasar, maksudnya nak sembahyang tamam mengikut waktunya tersendiri, pun tidak ada masalah. Jadi harap dapat menjawab soalan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Okey, ada lagi soalan. Sempat ada satu soalan. Saya confuse. Ilah jamak solat itu adalah masyaqqah ataupun musafir? Ilah jamak solat adalah masyaqqah ataupun musafir? Baik. Kalau bab berbuka puasa, kan, ulama bincang, dia memang ilahnya adalah as-safar tu, musafir itu sendiri, kan. Bukan sebab masyaqqah, penat, dan sebagainya. Sebab ilah penat ataupun masyaqqah dalam puasa ini, dia bukan ilah yang mundabitah, iaitu ilah yang tak konsisten. Jadi ulama bincang ulama bincang kalau dalam bab puasa, ilah yang sesuai, sebab penentuan ilah ni dia kena ilah yang konsisten, maksudnya dia terpakai kepada semua keadaan. Kalau satu benda ilah tu hanya berlaku dan sesuai kepada satu benda, satu ibadat, dan tak sesuai dengan ibadat yang lain, itu bukan ilah. Itu mungkin hikmah, kan. Sebab penentuan ilah dia mesti konsisten. Ini mengikut tafsiran ulama usul lah.
Tapi dalam bab solat ini, bab jamak kan. Jadi kita nak menentukan bahawa ilah itu adalah masyaqqah ataupun tidak, wallahu alam. Saya pun nak kena rujuk balik. Tetapi dalam perbahasan jamak solat ni, dia ada hadis yang Rasulullah jamak min ghairi safarin wala maradin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada ketika-ketika tertentu di mana Rasulullah jamak solat walaupun tanpa musafir dan tanpa sakit. Jadi ini memberi satu indikator bahawa dalam pelaksanaan dan aplikasi solat jamak pada zaman sekarang lah khususnya kan, sebenarnya Rasulullah dah bagi panduan kalau berlaku apa-apa kesukaran, okey, yang menyebabkan kita tidak sempat untuk melakukan solat pada waktunya, maka boleh sebenarnya kan, boleh untuk kita melakukan jamak tamam, bukan jamak dan qasar kalau isu jamak dalam jamak tanpa musafir kan, dia hanya berlaku jamak tanpa qasar. Kalau yang nak qasar iaitu 2 rakaat tu, dia hanya berlaku ketika musafir sahaja. So perbahasan tentang jamak solat ketika bukan musafir ini dia ada khilaf ulama kan, jenis-jenis perbuatan mana yang dibolehkan untuk kita jamak ni kan. Sebab itu kalau dalam contoh macam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia ada sebut contoh-contoh yang agak semasa, tapi bukanlah semasa yang macam zaman kita ni kan, tapi dia ada sebut contoh macam dalam mazhab Hambali menyatakan bahawa kalau peladang-peladang yang perlu menuai tanaman mereka sehingga mengambil masa yang panjang, dan kalau tak tuai tanaman tersebut, tanaman itu akan rosak dan akan menyebabkan manusia kerugian dan sebagainya, maka itu pun boleh kita solat jamak tanpa qasar kan. Jadi kalaulah kita mengambil kita panggil masyaqqah sebagai illah, jadi makna kata kita boleh kiaskan dalam keadaan apa sahaja yang berlaku pada zaman sekarang yang menyebabkan kita agak sukar untuk meninggalkan perbuatan tersebut sehingga kita terpaksa jamak, maka ia adalah perkara yang diharuskan. Cuma sejauh mana kan, sejauh mana kita boleh jamak tanpa qasar ini dalam kes yang bukan musafir, yang ni kena hati-hati, sebab kita tidaklah mahu masyarakat kita terlalu sewenang-wenangnya menggunakan hujah Nabi dah benarkan kita jamak tanpa musafir, maka kita boleh buatlah kan. Memang betul itu konsep yang ada, tetapi dari segi realitinya kita kena betul-betul ni lah, apakah masyaqqah yang kita hadapi itu benar-benar menyebabkan kita tak sempat nak semayang pada waktunya kan. Kalau ya memang ada masyaqqah dan masyaqqah itu memang real dan terjadi kepada kita, maka diharuskanlah untuk kita jamak tanpa qasar ni. So insya-Allah dapat harapnya dapat menjawab soalan lah kan. Okey, bab soalan yang berikutnya ni, adakah kenapa Imam Syafi'i tidak membenarkan jamak ketika sakit? Adakah disebab ilahnya adalah musafir dan bukan masyaqqah? Itu yang tadi kita katakan bahawa dalam perbincangan ataupun khilaf berkenaan dengan jamak tanpa musafir ini memang ada perbahasannya kan. Seingat saya memang mazhab Syafi'i dia agak strict dalam membenarkan jamak tanpa musafir ni kan. Yang dibenarkan antaranya sebab sakit, kemudian hujan lebat kan. Adapun selain daripada itu, seingat saya dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan. Jadi dia perlu yang selain daripada sakit dan hujan lebat itu tidak dibenarkan. Ada tak jamak kerana sibuk? Okey, yang ni yang tadi kita katakan bahawa tahap mana sibuk kita tu. Kalau ikut perbahasan yang Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh berkenaan dengan sibuk tu,
Kan? Kalaulah peladang tadi kan dia sibuk untuk menuai tanaman dia tu, itu sibuklah tu. Kan? Tapi kesibukannya itu kan dia ada kaitan, kalau tak tuai makanan tersebut, makanan tu akan rosak. Bila makanan rosak, dia akan menyebabkan orang tidak ada makanan dan akan menjejaskan kehidupan mereka. Kan? Sebab itu tahap kesibukan peladang itu adalah tahap yang boleh diterima. Tetapi kalau macam kita lah kan, kita duk kerja, kita kata sibuk kan. Jadi sibuk terlalu mana sangat sampai kita tidak boleh meninggalkan kerja kita. Contoh macam kita nak kena buat laporan kan. Kalau laporan kita tu tak boleh disiapkan, adakah kehidupan kita akan teruk, musnah, rosak dan sebagainya. Yang tu kita kena inilah. Dan tidak pula kita katakan bahawa sibuk kita tu sampai maksudnya kita nak buat jamak kerana sibuk. Adakah diharamkan secara total ataupun dibuka secara total? Itu yang kita perlu penentuan yang realistik, kan? Jadi nak kata boleh secara total pun tak boleh secara total pun tidak. Bergantung kepada tahap kesibukan yang kita hadapi tersebut. Kalau sehingga menyebabkan mungkin melibatkan nyawa orang ataupun kehidupan kita mungkin akan teruk dan sebagainya, maka dibolehkan jamak kan. Jadi kena hati-hatilah, sebab kita nak buka secara meluas pun susah, nak tutup strict sangat pun susah, sebab kita tidak berhadapan dan kita tidak hidup dalam suasana kerja yang sebegitu kan. Jadi kita kalau ada persoalan-persoalan begini kan, cuba bentangkan faktor tu. Kesibukan jenis mana? Kalau kita dapati bahawa kesibukan itu memang boleh menyebabkan kehidupan individu tersebut ataupun orang yang berada di sekitarnya akan menjadi teruk dan dahsyat, maka itu dibenarkan untuk jamak walaupun tanpa musafir. Kan? Kalau kesibukan itu masih boleh lagi ada ruang untuk solat, maka kita carilah ruang untuk kita solat dalam waktunya. Kan? So insyaAllah mudah-mudahan jawapan itu dapat menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan, dan insyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada minggu hadapan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.